Dah macam jadi rutin harian pula. Aku dan sisi kampung masa tu. Bila aja musim panas memanjang, gambaran di fikiran kepala aku, Sungai Kolbu. Sungai Kolbu satu-satunya. Macam ada kuasa magnet menarik dan menjemput aku untuk ke sana. Pada musim panas panjang terdahulu, gempa satu Malaysia, Osman dapat harta karun dari logam bijih timah. Bukan Osman seorang aja yang dapat. Lebih dari 10 orang kawan-kawan aku turut mendapatnya. Walaupun sama, dari logam bijih timah, namun dari jenis yang berbeza-beza. Ibu bijih timah yang Osman dapat ada campuran dari logam perak. Bukan banyaklah. Nan dapat bijih timah bercampur dengan logam emas. Harganya amat-amat tinggi, ratusan ribu. Mungkin dari Osman dengan Nan dapat harta karun dalam Sungai Kolbu, mereka hidup senang. Aku dengan kawan-kawan yang lain juga ingin untuk mendapatkannya. Cuba-cuba nasib kata orang. Namun sampai ke hari ini, walaupun aku hari-hari ada dalam Sungai Kolbu, cuba mencarinya, rezeki aku dari harta karun di Sungai Kolbu masih tak nampak. Aku tak jumpa pun. Aku tertanya-tanya sendiri dalam hati, banyak benar ke harta karun pada zaman tu? Yang mana aku diberitahu dalam perut bumi, lautan dan daratan ada banyak harta karun. Aku pelik pula, mengapa dari harta-harta itu bertukar menjadi logam pada zaman aku kini? Kalau di Terengganu, harta karunnya didatangi bersama dengan logam emas. Kata Tauke Chong Sam, sesiapa dari manusia yang boleh jumpa dengan harta karun, nasibnya sungguh-sungguh baik. Itu takdir dari Allah. Maut dan rezeki pemberian Tuhan Azza wa Jalla. Aku percaya dan yakin. Kata-kata atuk aku, bukan semua dari manusia yang boleh jumpa dengan harta karun. Ia dijaga rapi oleh makhluk jin. Cuma rasa ikhlas dalam hati dan selalu berbuat kebaikan. InsyaAllah, kita akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah. Ini bukan aku yang cakap. Ini cakap Tok Guru. Ceramahnya di masjid. Tawakal dan yakinlah. Ada. Aku yakin dan percaya dengan maksud matlamat Allah. Datang dan wujudnya logam-logam dari bijih timah yang begitu banyak di perut Sungai Kolbu. Hanya untuk ukur menguji hati-hati dari kalangan umatnya, manusia. Terdapat satu liku di pergerakan air Sungai Kolbu. Di situ kawasannya agak terlindung, gelap. Di situ ada curam tebing yang agak tinggi. Dari situ mengalir perlahan airnya terus ke sungai. Di sinilah Osman jumpa ibu bijih timah. Hanya sebesar buah pinang. Nilainya RM1,000. Bermula dari hari itu, tempat itu tak henti-henti dikerumuni oleh manusia. Termasuk aku.
Ini aku bawa cerita bagaimana Pak Majid dengan anaknya, Mustafa. Umurnya 16 tahun. Pak Majid dengan anaknya tu, pagi, petang, tengah hari, rembang-rembang pun duduk dalam sungai. Tebing yang agak curam, kini dah jadi macam gua. Pak Majid macam tak mau bergerak dari situ. Semacamnya. Dia seorang aja yang mau bolot semua biji-biji di situ. Korang semua, pergi jauh katanya. Banyak kali aku bagi tahu Pak Majid, dengan logam biji ni, kita jangan ada rasa tamak. Kata aku pada Pak Majid, Pak Majid, biji timah ni ada hantu. Ada hantu sebagai penjaganya. Kalau nak jadi rezeki, pada siapa-siapa pun dia boleh bagi. Biarpun di mana. Tengok macam Osman dulu tu. Tapi kalau dia tak nak bagi, carilah di mana pun. Koreklah dalam-dalam. Habuk pun tak ada. Pak Majid macam marah pada aku. Bila aku cakap macam tu, merah mukanya aku nampak. Pak Majid langsung tak indahkan kata-kata aku. Malah aku nampak dia macam bersungguh-sungguh mencari. Dia dan anaknya tak henti-henti mengorek dan mengorek dan mengorek dan terus menorek. Nak jadikan cerita, 2 hari selepas aku bagi nasihat pada Pak Majid mengenai biji tu, hari tu hari Jumaat. Pak Majid balik sembahyang Jumaat, anaknya ditinggalkan untuk terus mencari biji. Semasa Pak Majid sampai semula ke tempat anaknya yang ditinggalkan, Pak Majid melopong panjang, melompat terlolong-lolong macam orang gila. Tebing curam yang dikoreknya hilang entah ke mana. Tanah curam tu menggelosor jatuh menimbus anaknya yang berada dalam lubang di situ. Dengan bantuan orang ramai dan penduduk-penduduk kampung, anaknya berjaya dikeluarkan. Namun malangnya, anaknya disahkan sudah pun meninggal di tempat kejadian. Ekoran dari tragedi ini, siapa pun tak berani lagi nak turun ke Sungai Kolbu mencari biji. Tamatlah riwayat cerita yang hebat sangat-sangat. Dari hal Ibu Biji Timah dari Sungai Kolbu. Sungai Perak mengalir tenang, sampan kolek mudik ke tepi. Dalam hati terkenang-kenang, beting beras basah tempatnya sepi. Siang malam silih berganti, menara condong megah berdiri. Di tengah bandar membangun kini, Cempaka Sari
Cerita kenangan ini dah lama aku rasakan. Cerita Mustafa, anak Pak Majid, mati ditimbus tanah di lereng Sungai Korbu. Memang pada tahun awal-awal 50-an hingga ke 80-an, biji timah ni amat mahal. Banyak dari kawan-kawan aku dan penduduk-penduduk kampung masa tu hidup senang dan mewah. Ini kerana hasil dari harta karun di Sungai Korbu tu. Lagipun kos sara hidup masa tu rendah. Bukan macam masa ni. Mak aku kata, lain dulu, lainlah sekarang. Banyak dari generasi di hari ini, khususnya budak-budak muda yang lahir di awal 80-an dan ke atas tu, hari ini mereka tak kenal pun apa itu biji timah. Macam mana rupa dan warna amangnya tu. Dan aku rasa ada banyak lagi benda-benda yang popular di zaman aku muda-muda tu mereka tak kenal. Contohnya ikan-ikan dari Sungai Korbu. Satu nama pun mereka tak tahu. Apalagi nak memakannya. Macam mana rupa ikan baung, ikan sebarau, ikan tengas dan macam-macam lagi. Dapat aku rasakan banyak benda-benda yang popular di zaman dulu hari ini dah pun hilang. Duhai kawan dan taulan, sahabat handai rakan-rakan sepermainan, aku akui buat masa ini dah banyak kawan-kawan aku dah pun pergi menghadap Ilahi. Pak Majid juga dah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Dia sakit tua. Ayah, atuk dan mak aku juga dah tak ada. Mereka dah dulu menghadap Ilahi. Menerusi adilah petang ini, aku mohon padamu ya Allah, Tuhan seluruh alam, ampunkanlah semua dosa-dosa ayah dan ibu aku, atuk aku, Pak Majid dan keluarganya. Tolong lapangkan mereka dalam pusara. Ya Allah, rahmatilah kedatangan mereka ke sana. Jauhi mereka dari azab sengsara. Kasihilah mereka semua. Sesungguhnya semua mereka keseorangan dan kesunyian. Mereka tanpa teman. Ya Allah, ya Tuhanku, makbulkanlah semua rayuan dan permohonan aku. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan nama Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, inilah persembahan ku sembahkan berupa nyanyian, doa serta puja kepadamu yang kuasa. Manusia telah mencapai segala apa yang dicita-cita. Berita telah lama dalam kitab suci yang mulia, tiada ku beri ilmu hanya sedikit saja. Bintang dan rembulan telah dicapai oleh insan, namun semua itu menurut kehendakmu jua Tuhan. Berita telah lama dalam kitab suci yang mulia, tiada ku beri ilmu hanya sedikit saja. Bintang dan rembulan telah dicapai oleh insan, namun